Bismillah. Tak ada bunyi. Orang gerak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis nombor 3 ke surat 15 buku ni, dan buku-buku lain pun tak ada masalah. Kerana hadis 40 ni masyhur. Ada pocket book, ada jual kat kedai. Yang kecil-kecil pun ada, yang tebal ada. Hadisnya sama je, 40 hadis tu. Kalau buku ni saya tak sempat nak beli lagi. Pasal kuliah kita ni dia jadi awal bulan. Saya ingat minggu ketiga macam tu. Dah perlu beralih ke minggu pertama. Saya tak sempat beli lagi. Tak apalah, kalau ada kat rumah pakai je, tak apa. Hadis ketiga, An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab. Mana lagu ni? An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illahu wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Islam dibina atas 5 perkara: persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Susunan ni tak apalah. Sekejap lagi dia zakat, lepas tu dia terus haji, lepas tu puasa. Yang penting ini hadis Bukhari dan Muslim ni cerita pasal rukun Islam spesifik. Imam Nawawi susun dalam kitab dia ni hadis ketiga penting dalam agama. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau seibu dengan Hafsah, iaitu Zainab binti Mas'un, saudara perempuan daripada Uthman bin Mas'un. Ibnu Umar memeluk Islam di Mekah bersama ayahnya sewaktu beliau masih kecil lagi. Setelah itu berhijrah ke Madinah beserta ayahnya. Ini Ibnu Umar. Apa cerita hadis ni? Islam didirikan atas 5 sendi, 5 tunjang utama, yang ini yang dipanggil rukun Islam. Islamlah kita dengan tertegaknya 5 perkara ini. Dan yang pertama sekali, kita semua sudah tahu bahawasanya adanya syahadah, iaitu pengakuan bahawa Allah itu Tuhan, dan Muhammad SAW itu Rasul. Syahadah mesti mau sebut dan mesti kena ada dalam hati. Apa maksud kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini kita bersumpah, berikrar bahawasanya tiada Tuhan, ilah. Ilah ni kata ganti nama kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada banyak nama. Rabb, ilah, Allah, Rahman, Rahim. Bila sebut ilah, dia membawa maksud Tuhan yang hanya layak disembah. Nampak bahasa Arab. Bila sebut Rabb, Tuhan yang mencipta, mentadbir, mengurus alam. Pendek perkataan, makna jadi beza.
Tapi dia tetap membawa kepada Allah Ta'ala. Tapi sifat dia apa? Sifat dia yang hanya layak disembah. Kalau pakai ilah. Lepas tu bila kita mengucap asyhadu an la ilah, kita tak mengucap asyhadu ar-rabb. Kenapa ilah? Kerana nak menunjukkan peribadatan hanya kepada Allah, termasuklah sembah, doa, harap, takut, tawakal dan perkara-perkara ibadah ghaib yang lain hanya kepada Allah. Sebab tu dalam Fatihah, dalam ayat pertama ada dua bentuk nama Allah. Alhamdulillah Rabbil, ada Rabb ada. Segala puji bagi Allah ilah yang hanya layak disembah. Rabb pula disebut, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Sebut Allah dia cukuplah cap, dia yang layak disembah dan dia Rabb. Bila Rabb selalu belakang ada alam. Pasal apa? Dia mencipta, mentadbir, mengurus alam. Cuba tengok dalam Quran, kalau ada Rabb belakang tu, selalunya dia ada dengan subjek penciptaan. Bila ilah, biasanya ialah subjek sembahan. Ini unik Islam. Tapi bila mengucap ni, dia pakai ilah. Maka ilah ialah hanya layak disembah. Kata besar dia, diibadahi. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Kalau kita ambil pendek, tiada Tuhan selain Allah, itulah tu. Besarnya tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Ta'ala. Maka dia ada nafi. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Jadi kita tak sebut pun Tuhan. Memanglah kita sebut ni Tuhan-Tuhan orang yang kafir, tapi sebenarnya itu bukan Tuhan, itu sembah, itu berhala, itu tagut, itu syaitan. Ini Tuhan hanya layak diletak Allah saja. Sebab itu disiplin kita nak bercakap, kita tak pakai perkataan Tuhan sangat elak. You ada sembah Tuhan you, tak, Tuhan hanya Allah. You sembah berhala you. Pasal bila kita sebut Tuhan, darjat dia tinggi. Tak syok. Nampak Pasal dalam kalimah tiada Tuhan selain Allah. Mana selain daripada Allah tu bukan Tuhan. Bila kita ambilkan makam tu jadi Tuhan, kita dah macam nak naikkan dia tinggi pula dah. Kadang-kadang kita sebut, you tahu tak Tuhan you suruh? Tuhan you mesti Allah lah. Nampak Kita mungkin cakap agama you ada suruh buat benda baik, budaya you ada suruh buat baik. Tapi Tuhan you, ada dua Tuhan ke ni? Boleh? Tuhan dia siapa? Tuhan dia Allah juga. Tapi dia nafikan itu saja. Ini term bahasa. Betul orang yang akidah yang betul, dia tak sampai hati nak sebut yang lain tu Tuhan. Pasal selain Allah tu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi kecil semua yang lain. Selagi kita punya akidah boleh lembik pula bila kita lalu kat berhala, ni Tuhan kaum ni bahaya sikit. Apa ni? Tu kan Tuhan. Tu kan Tuhan. Allah je Tuhan. Itu nak firmkan diri, nak konkretkan statement, you kena stop. Selain daripada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Sebab itu Nabi-Nabi dulu dia tak ada apa herannya berhala ni. Dia kapak kan ni. Tu ada batu tu disembah, tu syaitan, tak ada apa masalah pun. Dia tidak boleh memberi manfaat dan dia tak boleh bagi mudarat. Tapi bila you letak dia Tuhan, Tuhan yang ada dia bukanlah syirik kalau kita cakap macam tu. Tapi bahasa tu jadi meninggikan makhluk lain tu seolah setaraf dengan level Tuhan. Dia tak mau sebut. Lepas ni kita belajar nak sebut agama lain tu punya Tuhan. Kita tak ada, Allah saja Tuhan. Kita takkan nak cakap dekat Kristian your God. That mean a lot of God lah ni. No. Your religion, agama you kata macam ni, itu mungkin, itu pandangan agama. Tapi Tuhan you ialah Tuhan aku juga. Cuma adalah Nabi sebut, bagi kau agama kau, bagi aku agama aku, sembahan kau, sembahan kau. Kuliah ayuhal kafirun la abudu, macam ketika akan sembah apa yang kau sembah.
Kau juga tidak akan sembah apa yang kau sembah. Ini tak sebut Tuhan pun. Nabi masih sebut, aku tak sembah apa yang kau sembah. Baik. Tiada Tuhan berhak diibadahi selain Allah. Bila sembah, dia termasuk dia perkataan besar dia diibadahi. Terjemahan tu tulis apa? Pendek je, tiada Tuhan selain Allah kan. Tapi ilah ialah maksud diibadahi selain daripada Allah. Sebab tu bila kita mengucap, translate mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Adakah tiada Tuhan selain Allah? Tak. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah. Sebab tu you detailkan sikit tu, melainkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah ni Tuhan apa? Tuhan yang disembah. Sembah besar sikit. Jangan ingat semayangnya. Sembah dia termasuk ibadat. Semua konteks of ibadat, termasuk sujud, doa, harap, tawakal, semua itu bentuk-bentuk sembah. Pasal orang sembah agama-agama lain, dia sembah Tuhan dengan cara berbeza. Ada dia doa saja, dia tak sujud pun. Pegang colok dia, pegang-pegang dia, goyang-goyang, dia doa, dia macam tu. Tu sembah lah, cara dia lah. Ada orang mungkin Kristian, mungkin dia doa, dia letak tangan dia macam ni, dia doa saja, dia tak ada rukuk dan sujud. Itu sembah lah. Sembah. Sebab itu menyembah berhala, kadang-kadang kita pergi tengok berhala ni, kita minta tolong berhala. Dia cakap dia tak sembah. Saya pergi kat berhala tu, saya bukan sembah berhala tu, saya minta tolong dia je. Apakah minta tolong tu bukan sembah? Harapan, memohon doa, segala peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan sembah saja. Sebab tu jadi syirik. Dia sembah Allah Ta'ala, minta tolong dekat berhala kat belakang rumah dia letak satu patung. Syirik. Walaupun dia sembah Allah, yang ini dia tak sembah, tapi doa, permohonan hanya kepada Allah Ta'ala. Pasal solat itu pun doa. Doa ni, ya Allah ya Tuhanku. Al-Fatihah dah belajar, hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami minta tolong. Ar-Rahman Malik Yawmiddin, iyyaka na'budu, hanya pada Engkau kami sembah, hanya pada Engkau kami minta tolong. Hanya pada Engkau kami sembah, hanya pada Engkau kami minta tolong. Jadi minta tolong itu pun ibadat juga, yang haram pada makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Okey. Bila perkataan ini wujud, maka ramai orang Arab tak nak mengucap pasal dia tahu. Orang Arab faham agama. Orang Arab, Abu Jahal faham agama. Kalau la ilaha illallah, kalau dia sebut, kiamatlah dia. Pasal konteks tu termasuk semua peribadatan. Aku kena berpaksi kepada Muhammad dan apa yang Tuhan kata. Aku dah tak boleh berzina, aku dah tak boleh minum arak, aku dah tak boleh riba, aku kena tinggalkan patung. Sebab tu dia tak nak mengucap. Pasal orang Arab ni dia ada disiplin. Kalau aku lafaz ucapan ni, maka tiada lagi dah yang dulu-dulu. Cuma kita masalah, bila kita lafaz, kita duk buat perangai lagi. Orang Arab dia tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hanya disembah. Habislah aku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis Muhammad pegang sistem ni. Habis aku dah tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu. Abu Jahal tak mau. Tak mau. Bukan pasal Tuhan tak betul, pasal dia tak mau ikut undang-undang itu. Jadi dia tahu maksud mengucap tu apa. Kita mengucaplah hari-hari, tapi duk buat syirik pun ada juga. Bukan kita kat sini lah, ramai-ramai masih lagi mengamalkan riba, masih bermaksiat. Batu orang Arab dulu, bila Nabi haramkan arak, tengah pegang lepas kan, dia tak tunggu kejap lagi lah, last shot. Kita postpone minggu depan lah kot, macam tu. Arab ni dia pegang janji. Sebab tu Abu Jahal tak mau. La ilaha illallah ditegakkan, kalimah syahadah ni mesti dengan hati dan lafaz. Ni kita cerita kat orang Islam ni. Sebab kalau lafaz saja, hati tak faham benda ni, dia tak jadi Islam juga. Contoh, Acong beragama Buddha, dia ikut azan ni.
Dia ikut azan, syahadu an la ilaha illallah, lagi sedap daripada Tok Bilal masjid-masjid mana pun. Pasal dia penyanyi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mengucap ke tak tu? Kalau ikut lafaz dia mengucap. Tapi Islam ke dia? Tak, pasal dia tidak ada ilmu dan faham apa yang dia ucap. Jadi kita tak boleh cakap kawan you mengucap sekarang you ikut-ikut. Dah Islam dah. Tiada. Dia just cakap, percakapan boleh cakap macam-macam. Tapi dia bukan ada itikat kepercayaan dalam hati. Sebab tu nak suruh orang non-Muslim mengucap, mesti fahamkan dia dulu apa ucapan. Uncle, you mau masuk Islam? Yes. Kenapa mau masuk Islam? Tanya dulu. Saya rasa Islam betul, saya tak rasa agama saya dulu tak berapa betul. Okey, you bersedia tak untuk letakkan Allah itu sebagai satu-satu Tuhan yang untuk awak sembah? Boleh. Lain berhala bukan Tuhan, you kena tinggalkan. Boleh. Dan awak kena percaya itu Nabi Muhammad itu putusan Tuhan yang Tuhan bagi, kirim untuk kita ikut. Ya, lain daripada tu kita tak boleh ikut. Okey, setuju. Baru dia mengucap, translate dalam bahasa dia. Kalau bahasa Melayu kita sebut tiada Tuhan disembah mereka. Kalau bahasa dia cau dia tak pandai lah tu translator ke apa, bagi dia faham betul-betul. Okey, sekarang ikut saya cakap. Ada Islam lah dia. Tapi duk main-main sembang, main-main azan gitu tak jadi. Dan jadi tak Islam kalau hati dia ada tapi tak ucap-ucap, pun tak jadi juga. Pasal pakcik Nabi pun tahu Nabi betul, tahu Allah betul, Fir'aun pun tahu Allah betul. Sebab tu masa nak tenggelam kat laut, Fir'aun duk terkapai-kapai, aku berimannya Tuhannya Musa wal Harun dan Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Selama hari ni kenapa kau tak cakap? Kubur dalam hati kau, memang ada dalam hati kau, tapi kau tak cakap. Tak jadi Islam juga. Tak jadi. Ada orang non-Muslim dia lama, saya rasa Islam ni betul lah, tunggulah masa nantilah, tengoklah tahun depan mati. Tak ada lah cerita dia. You dah masuk Islam ke betul sekarang lah? Tak, nantilah nanti. Tapi I dah tak sabar ni, betul ni. I dah confident betul, dah confident sekarang lah masuk. Tapi you tangguh, sama kahwin. I nak kahwin dengan you, tak kahwin-kahwin, tak kahwin lah. Duduk dalam hati niat je macam mana? Niat saja dia tak jadi. Dia kena perbuatan. Dan apa perbuatan selain bila kita dah ada dalam hati Allah tu Tuhan, Muhammad tu Rasul, apa lagi kena debuh dalam hati? Kena debuh dalam hati, betul-betul berazam dengan apa kita kata tu, lafaz dan lafaz, masalah tak buat. Bila tak buat boleh jadi gagal dalam rukun Islam yang seterusnya. Bila dah mengucap, apa hilangkan ucapan tu? Pembatal ucapan ni apa? Ada 10. Yang pertamanya syirik. Dia boleh cancel balik benda ni. Dua, kalau dia tak syirik, dia maki cerca Allah dan Rasul. Gagal. Dia tolak mana-mana rukun Islam, gagal. Dia tolak mana-mana rukun iman, gagal. Dia tolak Quran dan hadis Nabi yang sahih, dia gagal. Jadi kalimah syahadah boleh fail. Jangan you ingat you dah Islam, petang kan you tak boleh jadi kafir. You boleh jadi kafir. Contohnya, you tolak satu surah, tak payah satu surah lah, satu ayat Quran, kafir serta-merta. You tolak salah satu rukun Islam, aku tak percaya akan puasanya ni wujud, kafir serta-merta. Aku tak percaya zakat fitrah, tak boleh. Aku tak percaya pergi haji, tak boleh. Walaupun 5-4 lain dia okey, satu dia tak okey. Atau mana-mana rukun iman, aku tak percaya pada malaikat, hak lain okey, gagal. Aku tak percaya pada 4 kitab Tuhan, gagal Islam dia. Jadi Islam ni rupanya dia boleh hilang balik. Ini yang masalah. Bukan you nak jadi Islam, you nak remain as a Muslim is tanggungjawab besar. Yang mana yang Tuhan sebut, kadang-kadang Nabi dia sebut, kadang pagi orang Islam, petang kafir, malam Islam, pagi kafir balik. Ini praktikal.
Jadi apa lagi? Tolak Quran, tolak jin. Tolak jin pun boleh kafir. Pasal jin ada dalam Quran. Satu surah. You tolak salah satu malaikat, you gagal. Ni yang nak kena ajar dengan budak-budak ni macam mana? Dia main-main pada lafaz. Apa mak sibuk semayang. Wepek je mak semayang. Dik ngucap balik dik. Pasal semayang ni bukan main-main. Ni rukun Islam. Kau tak nak buat satu hal, kau kutuk satu hal lain. Ataupun kutuk apa yang ada pada Rasul. Muhammad ni apalah Jumaat pakai baju putih, patut pakai jean Levi's 501. Kau main-main. Ni apa Muhammad kahwin sampai 4 orang? Gila set ke apa? Cakap lah. Muhammad SAW, Nabi kita potong orang daripada kahwin 10-20 jadi 4 tau. Potong daripada orang kahwin hamba-hamba orang gaji ni, daripada tak boleh langsung. You masih cakap dia gila set. Nabi Muhammad cipta undang-undang, kau nak perempuan kau kena kahwin. Tapi kafir, dia cipta undang-undang kau boleh simpan perempuan tak payah kahwin. Mana ni? Mana? Bila ambil jadi isteri, tak kisah seorang ke 2 orang, you ambil responsible dengan anak-anak dia, dengan keturunan dia, dengan mak mertua yang baru. You bukan ambil orang tu tidur dia tambah akaun. Sebab tu Nabi, kau nak orang perempuan, kau kena kahwin. Dan kahwin tambah responsible. Sanggup tak sanggup? Kau tak boleh nak buat macam orang kafir dulu, simpan seorang sini, seorang bini, beranak sini, esok kau cerai. Kau tak boleh. Jadi bila dah akad nikah, empuklah kat bahu, tanggung 2 family. Nak lagi, tambah 3 family. Anak 14 orang dah berdiri. Hadaplah. Kereta kau ada 2 tuan, kau patahkan kereta kau tu macam mana? Sekolahkanlah anak-anak kau semua. Kau nak. Sebab tu saya pernah berdialog dengan non-Muslim. Dia cakap, you orang Islam Syiah boleh kahwin ramai, tak boleh. Jadi dia main perempuan. Dia buat suka-suka hati ni. Hari ni jumpa perempuan ni, esok jumpa perempuan ni. Saya jumpa dia. Dia cerita macam tu lah. You tahu tak you punya salah apa? Kalau beranak semua ni, siapa bapak dia? Siapa nak responsible dengan perempuan tu? Dia diam kejap. Kami orang Islam, kalau nak buat macam ni, kami kena kahwin dengan dia tau. Bila kahwin, kita kena kahwin lah. Responsible. Kita tak lari punya. Baru dia nampak. Oh, iyalah. Jadi, maksimum orang lelaki, maksimum dia boleh kahwin dengan 4 orang saja. Tetapi orang ni mungkin 200 orang dia dah kahwin. Tapi satu pun dia tak responsible. Macam mana? Baru dia faham. Oh iyalah, you orang ambil responsible. Tapi yang tak responsible tu dia punya pasal lah. Dan jadi saya selalu cakap perempuan jangan takut sangat. Dekat Rawang ni 1000 orang, seorang je kahwin 2 pun. Betul, dia bukan benda yang popular kan? Dia ambil nisbah. Itu pun tak tahulah, tanya balik dia okey ke tak okey. Silap-silap dia pun cakap kau jangan ngada-ngada lah, cukup aku sebagai tauladan. Mungkin pasal saya jumpa Ustaz Azaidus, pergi tengok kuliah dia. Dia cakap apa tu saya buat. Pasal dia dah rasa paling masalah sekali kata dia masa raya lah. Pening dia cakap, tak sanggup. Macam tu tu tak bila, apatah lagi 3, apatah lagi 4. Tu saya risau sangat lah. Saya laki-laki, saya mewakili laki-laki yang lain. Ada kawan-kawan bini suruh kahwin pun, dia sendiri lari. Ada kawan saya, bini dia bagi kahwin, dia pula berpeluh. Bayarlah tak bayar. Biasa bukan kahwin saja. Ni kampung baru dia tambah ni. Kampung sedia ada kata Melaka dengan Perak, bos satu Terengganu. Aduh. Ipar ada lagi 5 orang tambah. Anak buah ada lagi 12 tambah. Bukan tambah seorang tau kahwin. Dia package kahwin pula dengan janda anak 3. Ambil kau. Dapat sekali ramuan-ramuan dia sekali. Seronok tu tak ke mana. Tanggungjawab tu tak boleh lari dah. Dia dah jadi. Baik.
Dan mengucap, ringkaslah saya cerita, kalimah syahadah ni ada pembatal dia, nanti kita jumpalah. Syirik ada bentuk syirik, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil tak membawa orang keluar Islam, tapi dia dosa paling besar. Ada syirik besar. Baik, yang kedua, apa dia? Solat. Solat jatuh title nombor 2. Lepas Islam, mengaku orang Islam, solat. Tapi syarat utama mesti Islam dulu. Pasal tak Islam, solat nak buat apa? Solat nak buat apa? Tak diterima amal ibadat lain selain daripada Islam. Dan jangan syirik lah. Syirik. Kalimah syahadah la ilaha illallah lesen untuk kita masuk syurga. InsyaAllah semua masuk syurga. Siapa sebut la ilaha illallah, dia tak syirik Allah Ta'ala. Walaupun dia tak semayang, dia masuk syurga. Tapi dia azab dululah. Itu saja. Dibakar dulu sampai hangus, hidup balik, hidup balik. Dia tak pernah semayang kata, tapi dia sebut la ilaha illallah. Dan dia mengaku Allah tu Tuhan, cuma dia tak syirik. Tapi dia tak ibadat lah, ibadat dia pun main-main. Dia masuk syurga akhirnya. Ini yang dicakap kalimah yang menyelamatkan orang daripada api. Sebab itu first objektif kita, kalau nak apa pun, kita Islamkan orang dan buang syirik dia dulu. Lepas tu baru kita develop solat. Dia nak minum arak, malah masuk Islam dululah. Ayo buang ni syirik dulu. Itulah, air minat Islam, tapi Islam tak bagi air minum arak lah. Lain air dah okey dah. Lain dia okey. Ya, Tuhan tu air percaya. Tak apa, kau masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Kau jadi Muslim dulu, arak kita settle nanti. Tak apa, bila dia dah percaya Allah Tuhan, kita semai-semai dia, lama-lama dia tinggalkan lah benda tu. Orang asal Islam pun dia minum todi. Orang yang asal Islam pun boleh minum todi. Ini kan pula orang yang asal kafir. Zina kata, kita tak cakap boleh, tapi main masuk Islam dulu. Tak apa, itu nanti kita touch up. Bagi faham lah lama. Kerana solat itu sendiri mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, macam mana dengan orang yang solat masih mencuri lagi? Ada orang yang semayang duk buat jahat lagi. Nabi cakap, solat itu akan cegah. Maksud Nabi, repair solat. Solat ada problem. Kalau solat tak ada problem, insya-Allah yang dia punya jahat akan tinggal. Jadi bukan kata dia tak semayang, semayang dia kurang sempurna. Kalau semayang dia betul, dia akan tinggal benda jahat. Jadi selepas orang mengucap, kita kena suruh dia solat. Hukum solat wajib. Dan hukum asal pancung kalau tak semayang. Ini kena dengar betul-betul. Hukum asal Islam, orang yang tak solat dalam majoriti mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, tangkap, kurung, penjara lah maksudnya. Dakwah dia, suruh dia taubat, bagi faham, suruh taubat, suruh semayang. Tak mau juga, pancung. Ini Islam. Jadi orang yang hidup semua semayang. Kalau macam tu lah, kalau macam dulu-dulu, maknanya orang yang berjalan di bumi Tuhan ni pasti dia semayang. Kalau tak semayang, dia dalam kubur dah. Dahsyat. Tapi jangan pula buat macam tu. Pasal itu hukum asal. Hukum asal. Tak buat. Kita sekarang ni kalau tak semayang rasa denda. Kalau tak semayang Jumaat tangkap 1,000 ke berapa, macam tu lah. Tapi jenuh lah pegawai tu pula dengan diri dia tak semayang, nak tengok orang. Dia pula kena pusing kat luar tu. Seorang berapa ramai orang tak semayang. Letih lah. Yang ni kalau tangkap ni dekat tu bapak saya. Semua anak beranak tak semayang. Satu shopping mall kalau kita pergi Jumaat, kita nampak lelaki tak semayang. Takkan semua musafir? Kan semua musafir, bukan cuti raya ni. Jadi ini masalah. Okey, kalau ikut denda pun kena denda. Tapi kalau ikut Islam dulu, hukum bunuh. Tapi bukan bunuh terus lah, ada prosedur dia lah. Ya. Kita punya tugas ni, Jajak tuang air dulu.
Saya dalam video ni, orang nampak saya minum air tangan kiri pasal dia reflect. Itu yang tak best tu. Dia tu. Baik. Kita boleh suruh je. Hidayah milik Allah. Kita dikira terhadap ujian yang kita diberi, bukan keputusan. Manusia tidak pegang rezak. Nah, sebab tu ada Nabi gagal juga suruh ahli keluarga dibela. Nabi Nuh gagal tarik anak sendiri. Nabi Ibrahim bapa sendiri ukir berhala. Nabi Muhammad ada pakcik yang baik-baik, dia tak dapat tarik walaupun dia Rasul. Tapi dia dikira atas apa yang kau dah usaha untuk buat. Tapi keputusan tu Allah Ta'ala. Kita regret lah. Tapi kita kena hope, ada harapan terus menerus. Allah bersama sangkaan hamba-Nya. Terus. Mungkin sekarang, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita tak boleh paksa. Tak boleh. Dia tak buat lah kerana Allah Ta'ala. Boleh pukul budak, itu pun umur 10 tahun 20 tahun, pukul lagi ke? Sampai bila lama-lama dia terajang kita balik. Jadi ini masalah. First kali, you implement to yourself dulu, disiplin. Pasal apa yang ditanya dalam kubur, kita tak bawa family. Ingat tuan-tuan, jangan kata dalam kubur, masa kiamat esok kita baling anak kita kalau tengah susu. Nampak Tuhan nak cerita apa? Tak kala kiamat datang, ibu yang sedang menyusukan bayi pun boleh baling bayi. Tahap kedahsyatan manusia ketika itu, maknanya Tuhan nak tunjuk engkau dengan anak engkau is different account. Di akhir kiamat pun kita bogel semua dan kita tak terfikir anak kita pun. Maknanya yang ada ni ialah ujian dunia saja. You tak ingat you punya family. Masa alam barzah you ingat lah. Tapi kat padang mahsyar tu berpeluh-peluh ni, tak fikir suami lah. Tak fikir. You fikir diri you dah. Kalau ada anak pun, aku tak tahu, tak ada. Masalah aku lagi besar. You nak cari Nabi Muhammad, nak cari syafaat, macam-macam nak cari. Dalam kubur sama, Tuhan tak ada anak isteri tunggu kita personally. So you're responsible to yourself dulu. Then baru tanggungan you. So first, kita dulu implement solat, kita dulu disiplin. Kedua, baru kita cuba gerakkan family members. Itu pun yang kita mampu, takat suruh hari-hari macam tu. Suruh. Dia nak buat, dia tak buat. Itu dah hidayah Allah Ta'ala. Pasal tidak ada Rasul yang paksa nak beranak, dia tak ada. Tengok Nabi Nuh, dia bukan ikat anak dia ikut dia naik kapal. Meh lah sini, tak mau ikut. Air dah sampai bukit dah, dia tak nak ikut juga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu diikuti dengan keluargamu dari api neraka. Yourself dulu. Jadi ini memang sedih lah. Sebab tu ada Nabi seorang je pengikut, dua orang pengikut. Adakah dia fail? Fail. Ada Nabi tergelak, tengok seorang Nabi dengan pedang, dia masuk dengan pedang je. Orang tak ada. Satu Nabi ni, seorang pun tak diikut. Adakah dia gagal? As long as dia dah buat kerja dia, tapi dia rasa tak best lah. Orang lain pasal di syurga nanti, Nabi-Nabi duduk depan, dia bersama umat dia lead masuk. Kita ialah dengan family kita. Nabi Muhammad ramai, Nabi Musa ramai, kena Nabi seorang dengan pedang je. Pedang dia je dia bawa. Itu Nabi Muhammad gelap. Nak dengar cerita ni, kah ujung saya cerita. Saja Ustaz. Nak cerita apa, kita tak di-blame dengan apa yang diuji, tetapi kita dipersalahkan dengan ujian kalau kita tak usaha. Itu saja. Keputusan itu kat Allah. Kadar dan kadar kita kena pegang, tapi kita boleh usaha saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, solat ni ada 5. Semua orang tahu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dah, asal 50 waktu dibagi jadi 5, itu pun tak nak terima kasih banyak-banyak. Nah, pasal kalau kita tengok kaum Nabi Musa dulu kata solat 50 waktu, bahagi 24 jam, 1 jam 2 kali sembahyang.
Herod muka kita. Tak reti nak pakai berapa telekung dah. Dah lah tak boleh semayang mana-mana, nampak kan? Hanya umat Muhammad boleh semayang di seluruh muka bumi ni. Kat sini boleh, kat rumah boleh, kat pejabat boleh. Umat dulu mesti pergi tempat ibadat. Jenuh lah. 24 jam ni sama je matahari tu pusing. Bukan dulu zaman Nabi Musa ada 38 jam. Tak ada. Jam tu sama je. Daripada Nabi Adam tu sama je. Macam mana nak buat? Itu tak syukur lagi. Dapat buat 5, pahala sama dengan orang buat 50. Umat Muhammad pendek umur, tapi benefit solat banyak macam orang semayang 50 waktu. Dah. Jadi semayang ni kita tak payah cerita panjang lah. Pasal semua pun tahu. Belajar fiqh. Ya. Kalau anak dah balik Ustaz, dia punya dosa dia tanggung sendiri. Betul Ustaz? Betul? Pahala dia orang tua dapat. Dapat? Tapi dosa dia tanggung sendiri. Dosa dia tanggung sendiri dan share dengan bapak dia juga, mak juga. Share juga. Dua juga. Orang tua. Melainkan orang tuanya telah buat titah perintah Tuhan lah. Tetap suruh, tetap pesan. Jadi kat situ kita tak dapat dosa, tetapi manfaat kita dapat. Kalau orang tua dah ajar dia, dah ajak dia, tapi macam dia tak buat juga, maknanya dia tanggung sendiri lah Ustaz. Orang tua lepaslah dari dosa tu. Dosa. Tapi takut dosa bukan tak semayang, dosa tak suruh semayang. Betul? Kalau biar je orang tua pun dapat juga. Dapat lah. Tapi bukan dosa tak semayang. Ingat salah. Dosa tak tegur dia. Dia tak semayang, bukanlah dia tak semayang, kita pun kira tak semayang zuhur, tak. Tapi kita dapat dosa tak suruh dia solat. Tapi kalau dia ibadat, kita pun tak dapatlah pahala semayang dia. Kita dapat pahala dia beribadat. Jadi orang yang soleh. Macam tu. Macam dia, kalau anak perempuan dah misal kata dia balik, dah tutup aurat dengan sempurna, tapi orang tua dah suruh, dah paksa, tapi still macam tu, maknanya orang tua dah lepas dari tanggungjawab dia lah. Dosa dia tanggung sendiri. Level of menentang kemungkaran. Kalau kamu berupaya, maka tegahlah kemungkaran ini dengan tangan, kuasa. Kalau tak boleh kuasa dengan tangan, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah, maka seringan-ringan adalah dengan hati. Hati ni makna tak redha benda tu. Tapi dengan anak, kita boleh nombor 1 atau nombor 2 kekuasaan kita. Tapi setakat umur mana kita boleh buat? Maka yang banyaknya kita boleh takat lisan lah. Cakap itu. Kalau cakap lebih-lebih, dia lari rumah. Kalau anak perempuan yang dah nikah Ustaz, dah nikah pun suruh juga, share juga suami dia, tanggung juga dosa dia. Mak dah tak ada apa lah, tapi cakap jugalah. Pasal tu kewajipan. Kalau dia duduk dalam rumah kita, kalau dia duduk rumah biasa, habis tak ada apa lah. Dia dah keluar daripada rumah kita, takat mana kita nampak dia, kita boleh cakap lah. Kita tak pikul dosa orang, tuan-tuan, jangan takut. Kita beli kereta, kita wakafkan kat masjid ni lah, Cahaya Iman, untuk orang buat van jenazah, dapat pahala lah. Tiba-tiba orang yang bawa tu pergi curi durian, kita tak dapat dosa curi durian tu. Jangan salah faham. Faham? Itu dia punya pasal lah. Tapi kita selagi dia pakai untuk ambil jenazah, pakai manfaat, kita dapat lah. Tapi kalau dia buat pergi mencuri, itu bukan kuasa kita lah. Kita tak ambil, sebab tu Islam, dia bagus. Islam ni dia tak share keburukan, berantai-rantai macam tu. Tetapi kalau keburukan tu memang kita, depan mata kita, memang iyalah. Bila kita dah tinggalkan, anak kita dah tinggalkan dengan elok, dengan ilmu apa semua, dia buat perangai, kita nak buat macam mana? Ada mak bapak soleh, anak isyak dadah ke? Bukan dia suruh pun. Adakah dia share dosa tu? Tak. Kalau macam tu, Nabi Ibrahim bapak buat berhala. Nabi Nuh anak tak nak ikut dia jadi Islam, dengan dia jadi kafir ke? Tak. Dia lah. Cuma kita ada tanggungjawab menegur. Jadi dosa tak tegur pula. Dosa biarkan, itu pula dosa dia.
Nah, cuma kalau dia minum arak, kita tak dapatlah dosa minum arak tu. Tapi kita dosa tak marah dia lah. Tak marah dia dan biar. Nah, baik. Ustaz, kata dalam hari Jumaat, hari Jumaat, kita nampak orang lelaki tak semayang. Kita tak tegur, boleh kena tegur juga. Orang lelaki tu siapa? Orang-orang kita tak kenal lah. Tak boleh tegur. Mampu dengan kuasa, tak mampu dengan lidah, paling kurang dengan hati. Dengan hati ni maknanya aku tak setuju dengan apa dia buat. Kita tak cegah. Itulah cegah kemungkaran 3 tahap. Bukan semua boleh cakap. Mau ditampung muka kita kan? Ni makcik mana ni? Itulah dia kita betul. Tapi orang boleh jadi tak betul. Pasal orang tak sembahyang Jumaat dia tak betul. Orang tak betul ni kita kena jaga-jaga sikit. Tak tahu dia makan apa kan. Kok dia jadi tak betul lagi. Mungkin dia musafir ke. Tak tahu kan. Mungkin dia ada hal ke dia daripada luar ke. Tahu dia tak, dia boleh jamak kasar. Tapi kita biarlah. Biar macam tu. Cuma kalau budak-budak datang rumah kita depan-depan boleh tegur. Adik awak tak pergi semayang ke macam tu kan. Setakat kita rasa kita mampu. Tahap mana mampu sukat balik lah. Jangan kak pergi tegur pula kat restoran tu. Assalamualaikum dek, ingatlah neraka. Kita tak dapat dosa lah. Tak ada. Buat macam tu, sekejap lagi kita kena apa-apa kita tak tahu. Ketiga apa? Tunaikan zakat. Zakat ni, kerja zakat ni sebenarnya membuang sifat kedekut. Lepas tu Tuhan paksa kat kita keluar duit. Kalau tidak mampu tak keluar duit. Itu pun bayar duit yang tukang kutip. Orang buta kutip tisu tu pasal nak bagi dia jangan duduk tepi kita je, kita bagi. Bukan ikhlas sangat pun. Dia duduk datang ketuk. Allah sabmak betul lah. Keluar RM2. Nak bagi dia gaib je. Kalau dia tak ada, kita tak keluar juga. Dia memang ada orang yang bakil ni. Kedekut sangat-sangat ni. Bila kedekut sangat-sangat ni, nak tak nak Tuhan buat satu hukum, kau wajib keluar duit. Tak kisahlah zakat fitrah ke, zakat pendapatan ke, zakat emas ke, apa ke, kau kena keluar duit. Satu antara hikmahnya buang sifat kedekut. Nombor 2, dia mensucikan kita punya harta. Bersihkan harta. Ini Islam. You have to share. You simpan duit banyak-banyak, 2.5% kena bagi orang. Pasal harta ni bukan hang punya. Hang pengurus harta saja. Pasal mati pun Tuhan suruh letak duit tu kat luar kubur. Orang urus. Sebelum orang urus, dia beli kereta baru, baik pergi bagi zakat. Pasal zakat dia kena buh kat 8 asnaf. Nanti dah mati baru rasa syukur, ya Allah, patutnya kau ambil semua pergi zakat. Apsalah kau suruh 2.5 je. Itu je ada manfaat duit aku rupanya. Dia simpan 100,000, 2,500 katanya masih ada zakat. Pendapatan. Dia simpan meh 100,000 juga, 2,500 juga bagi duit. Pendapatan dengan meh campur-campur 5,000 setahun. Dia punya tepuk dahi macam mati cucu. 5,000 pun kena bayar. Hati suka tak suka pun dia pergi bayar juga. Pasal dia datang MCI, dia tahu tak boleh tak bayar. Meh ada 100,000, mestilah satu karung kan. 100,000. Sekarang yang 1,000 tak banyak lah. 10,000 pun besar ni je, halus je. 100,000 emas, 100,000 duit tabung haji. Simpan untuk beranak pinak. 2.5% kata. Berapa? 5,000 lah. 5,000 dia bayar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mati dia. Ada 15,000 dia pernah bayar zakat. Mati-mati esok akhirat Tuhan kira-kira balik, rupanya ada 100,000 ni. Anak cucu buat ligan pergi disco, pergi beli set karaoke kat rumah, beli kereta baru, tak apa benda buat entah. Yang 5,000 yang Tuhan paksa bagi itu yang manfaat. Yang itu yang masuk balik saham. Nangis dalam kubur pun tak guna. Akhirat esok tepuk dahi kat mana pun tak tahu. Ya Allah, kenapa kau buat 2.5 saja ya Allah, patut kau ambil semua pun tak apa. Baru tahu. Tuhan paksa supaya you kurang-kurang ada juga bagi duit kat orang. Dan orang tu 8 asnaf, bukan orang sebarang orang.
Apa yang senang siapa? Fakir, miskin, orang musafir, mu'alaf, orang yang berhutang. Siapa lagi? Termasuk dalam fisabilillah. Ada 8 ni semua pakai memanfaatkan you. Allah bukan nak duit tu. Allah tak nak duit tu. Dia tak perlu pun duit. Tapi dia nak ajar you supaya you ada manfaat. Rupanya kembali balik manfaat tu kat kita, bukan kat Tuhan. Tapi pasal kedekut sangat, makcik ni berjaya jugalah. 15,000 3 tahun dia bayar. Adalah 15,000 tu kepada asnaf mengalir masuk dalam kubur. Bayangkanlah orang yang langsung tak bayar zakat. Dah lah dosa, masuk neraka, manfaat pun tak ada. Manfaat pun tak ada. Jadi Tuhan paksa untuk tolong kita. Pelik kan? Dia paksa kita supaya kita tolong kita. Sebenarnya dia boleh lantak je. Lantak, tak payah wajib zakat ni, pandai-pandai kau. Berapa ramai kat dalam dunia ni esok tak dapat manfaat. Nombor 2, zakat apa? Penyucian harta. Kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita buat tak tahu mana hala. Maka dengan menginfakkan tu, dia adalah penyucian, pembersihan harta tu sendiri. Nombor 3, dia memberi manfaat kepada manusia lain. Dapat dialisis orang, dapat beli wheelchair, dapat bagi rumah ibu tunggal ada 300 sebulan. Tu semua duit-duit siapa tu? Duit-duit kita. Zakat fitrah saja dah tolong berapa banyak. Tu zakat pendapatan, zakat harta, zakat tanaman, macam-macam lagi. Tapi berkira 2.5 lah. Kalau duit EPF tu keluar 10,000, bayar baru 200.5. Dah tangguh-tangguh jadilah banyak. Dia nak lari zakat macam lari cukai tu. Ciptalah beli barang tu apa mana. Zakat dia tak sama dengan cukai. Cukai tu you dengan kerajaan, tapi zakat you dengan Tuhan. Ini zakat. Seterusnya puasa. Apa dia? Baitullah. Kita ikutlah susunan ni, tak apa. Ustaz, ya. tadi yang pasal orang yang berhutang tu macam mana tak? Hutang macam mana? Saya bagi zakat untuk orang yang berhutang. Hutang tu macam mana? Orang yang kehidupan dia, pendapatan dia tak boleh menampung hutang dia. Jadi kita kenal satu orang ni, dia memang, dia bukan berenjoy, dia tak tambah benda baru pun. Kerja dia duduk, hidup dia bayar hutang. Hidup dia lepas makan bayar hutang. Kita pun tanya dia, apa awak susah sangat ni? Saya susah ni pasal ada rumah kena lelong dulu. Dia pun kita tengok tak adalah dia pergi beli benda baru, pergi beli kereta baru ke apa ke. Dan maknanya dia hidup ni betul-betul lah, kau ni dapat duit gaji memang nak bayar hutang. Itu kita tolong dia macam tu lah. Tolong dia selesai hutang, ataupun kita bagi zakat kepada dia, bukan bayarkan hutang tu. Zakat kita ada nilai apa? Katalah 1,000 tu bagi dia, pasal dia termasuk kategori orang yang berhutang. Dia nak bayarkan hutang dia pun silakan lah. Itu namanya untuk orang yang berhutang. Orang talung dia bukan. Tak kisah. Cuma kita kena tengok dia ni bukan kaki hutang nak enjoy. Dan dia pendapatan dia dah tak cukup untuk cover hutang. Pasal kalau nak ikut hutang, semua orang ada hutang. Seronok lah macam tu. Semua asnaf belaka. Pendapatan tak mampu tampung hutang. Jadi dia punya cukup beli dapur gas, cukup dia seksa dia tengok hidup dia pasal hutang. Ada orang terseksa dengan hutang, bukan saja-saja hutang. Ni hutang beli rumah, kita nak tolong dia, TV dia pun 58 inci. TV kita kotak peti tu lagi. Mana boleh macam ni? Sebab itu Baitul Mal kalau datang rumah orang, dia tengok Astro kalau ada, dia ada maaf bagimu lah. Pasal ni kau boleh bayar bulan-bulan, pasal apa ni? Kita pun cakap lah, ini dulu punya lah, adik-beradik. Kena explain lah. Kena explain lah, bukan awak punya lah. Habis siapa bayar ni? Tak ada bayar pun nak kena potong dah, okey. Ni kereta 4 biji ni siapa punya ni? Ni arwah ni punya, ni adik ipar punya. Tengok nama, dia kena tengok. Kalau semua dia punya, lepas tu minta lagi tolong, nak minta tolong apa ni? Tukang datang tu pun motor cabuk je. Pakai pun van company. Tengok kawan ni, 3-4 biji kereta baru, mana boleh. Ada macam tu. Nak minta, asal dia ada rupa nak perangai nak minta bantuan ni kerja.
Pukul berapa dia ni? Jam tu tak betul 11 lagi sikit, setengah jam. Mengerjakan haji bererti menunaikan segala pekerjaan di Mekah menurut peraturannya. Undang-undang yang ada kat Mekah tu yang terkait dengan haji kita kena buat. Haji dia ada syarat, bagi orang yang hendak melakukannya. Haji selain merupakan ibadat juga melambangkan penyatuan umat yang bersatu kiblat dan bersatu pandangan hidup. Antara matlamat haji ni, tadi matlamat zakat kita tahu, nak sucikan harta, nak bantu orang susah dan bantu kita juga. Tapi bila haji ni dia ada luas sikit, dia lebih kepada penyatuan umat, kerendahan diri, pasal semua kena pakai sama. Tak ada orang boleh jahit pun benda kat baju dia, ihram tu. Semua tak ada rambut color, botak berhabis kalau lelaki. Don't ada aksesori, no aksesori. Kain kapan tu pakai tu tak? Malah nak sebut kain kapan. Kain ihram tu lebih kurang kain kapan je lah. Elok sikit je lah, tu. Jadi siapa pun kat situ tak nampak dia punya spek mahal dia, jam mahal dia tak nampak, minyak wangi mahal pun tak nampak. Tuhan nak bagi time ni kau duduk sama. Itu yang orang yang ada high level sikit dia remeh tau. Dia orang lu kesah dia. Dia kalau boleh nak pakai ada bunga-bunga ke apa tak tahulah dia. Jadi tak ada, Tuhan bagi semua standard. Sama masuk dalam kubur lah, tak ada labucinya. Nak jahit manik pula kat kapan ni, tak payah. Tak ada baik. Dia melambangkan kita ni ada satu kiblat dan satu pandangan hidup. Dalam pekerjaan upacara ibadah haji ni dia ada beberapa falsafah dan hikmatnya. Antaranya perhimpunan sekalian manusia di sekeliling Baitullah, kerana tawaf adalah menandakan kesatuan jiwa walaupun lain bangsa. Ada kulit gelap, ada kulit putih, ada warna kelabu, semua duduk satu tempat daripada seluruh pelosok dunia. Wukuf di Arafah dari bermacam jenis manusia membuktikan betapa rapatnya persaudaraan kita sesama Islam. Pekerjaan melontar, kita kan ada melontar jamrah tu, menunjukkan betapa penting mencegah kejahatan, mencegah kejahatan hawa nafsu. Kan kita lontar syaitan, kita baling, buang jahat, macam itulah, membuang kejahatan daripada diri benda tu, lambang dia lah. Sebagaimana telah diketahui bahawa pekerjaan haji pekerjaan ibadat, sebab itu hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan janganlah melakukannya sekadar mendapat nama aja. Ada orang pergi haji nak haji, nak hajah depan. Apa beh hajah tu? Beh lah, beh lah ada sikit daripada orang panggil kakpah kakpah ni. Hajah pah, susah kakpah lagi best. Ada orang dia berkira tu, kalau nama dia kita sebut Husin, tak sebut haji, dia misai dia nak runtuh, hilang credibility dia. Macam-macam dia dehem lah, apalah. Apa ni? Nasib baik aku tak bagi pakcik atuk ke apa. Dia nak title haji tu. Haji ni kita je. Sahabat Nabi dia sebut Haji Umar apa, tak ada. Haji Osman bin Affan, tak ada. Semua pergi haji. Orang kita bukan main lagi nak kena puh depan. Malu antarabangsa, malu kat peringkat antarabangsa. Negara-negara lain tak bubuhnya. Haji Robert, tak ada. Mat Saleh tak ada bubuhan. Haji Richard bin apa pun tak ada. Richard dia orang panggil, anak dia pun panggil Richard dia. Kita tak tahu kenapa. Dia kelodek banyak. Orang lain pun, habis orang lain free, orang lain pun keluar duit juga. Kalau nak beli haji tu boh je, tak ada siapa marah. Kena tangkap. Boh lah sekarang. Doa apa? Hajah Aminah je, belum pergi hajah lagi. Masuk neraka ke? Kena tangkap ke? Boh lah. Absal boh ni awak tak pernah pergi. Saya teringin jadi dia doa. Orang telefon nanti.
Sibuk. Pasal tu dia kena sebut tujuan utama ibadat tu, title, kemudian pasal dunia ni tak sebut benda ni pun. Kalau ada lah. Dia satu benda yang bagus juga, buatkan kita hati-hati. Orang dah sebut hajah ni, takkan nak pakai tudung jambu remus nampak ke depan lagi. Takkan nak bocor-bocor lagi, nak zumba setalam punggung duduk atas pentas lagi. Saya pun tak tahu zumba ni apa benda sebenarnya. Baguslah senaman tu kalau buat dalam bilik seorang-seorang. Dia buat halayak ramai macam konsert apa benda lah. Makcik umur dah 60 lebih, terkinja-kinja lagi. Yang tengok depan bukan pakcik, anak menantu pun tengok macam hantu pun. Buruk betul perangai. Tak apa, zumba ke zoo ke, buat seorang lah ataupun buat dalam kumpulan masing-masing. Lantaklah dah tongging macam mana pun. Dia kurung dalam dewan tu, duduk dengan makcik Senah, makcik Timah, makcik apa, duduk. Tak syok pula. Nak rebang rambut pun tak apa. Pakailah apa benda pun. Nak pakai baju tidur, baju kelawar, buat. Tapi ini beria sangat. Satu uniform dah tu. Satu uniform, lepas tu bukan main make up lagi. Dua atas pentas pula. Opening show. Opening show. Artis yang nyanyi lepas tu pun pening kepala tengok. Ni makcik ke apa? Nak panggil makcik ke kakak dah? Itulah benda-benda. Hajah lah banyak sini kan. Hajah ni dia jaga juga kita punya credibility, image. Bagus lah. Kalau kita buat benda tak senonoh tu, kita pun rasa segan. Bagus. Tapi kadang-kadang orang bawa tu rasa nak kepak aja dada dia tu, tak bagus lah. Hajah ni tapi tak semayang. Ada haji tak semayang. Dia orang banyak duit, dia boleh pergi private. Boring lah. Saya selalu pergi UK ulang alik. Tiap-tiap tahun dia nak pergi Mekah lah, tengok macam mana. Bayar package 100,000, pergi haji, balik tak semayang. Tak apa dia pergi haji pun tak tahu apa. Pasal dia rasa tu budaya ni. Boleh je. Ustaz, kenapa orang yang pergi Mekah berbalik dengan apa, dia pergi tajuk ataupun title hajah ataupun haji? Macam mana? Kenapa bila kita pergi Mekah, kita buat haji, kita balik orang pergi hajah ataupun haji? Itu saya tak tahu tu. Kan saya cakap tadi, orang sini je ada macam tu. Tak tahu, saya pun tak tahu. You pergi jauh sikit dek, rasa kat Indonesia pun dia tak sebut. Sini je. Malaysia je, orang Cina asing tak ada, haji asing tak ada. Pasal yang pergi Mekah ni bukan orang yang Melayu je. Melayu lah. Kapal tahu kenapa? Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Dia sebenarnya nak bagi tahu dia sebenarnya encouragement je, galakan untuk diri sendiri ni supaya lebih baik, jaga akhlak. Nak bagi orang lain pun rasa, oi aku pun nak pergi haji lah, macam tu je. Tapi janganlah lebih-lebih pula. You tak pergi hajah, you tak ada hajah lagi tau. Yang tak pergi haji tu pun sengit, muka dia tunduk macam ni. Macam tu. Kadang-kadang dia bawa act tu juga. Haji pun sama, sebab tu dia nak orang panggil dia haji. Pasal yang tak pergi haji tu tak pergi lagi tau. Kau tak pergi lagi. Amboi, tak pergi lagi. Orang tak ada rezeki di mana? Jangan buatkan orang. Sebenarnya title ni kadang-kadang dia manfaat tu ada sikit, buruk tu banyak. Jaga-jaga. Dia ada beza-beza pula. Memang nak bezakan, tapi tujuan beza kenapa? Ni dalam hati ni. Tujuan nak membezakan you yang hajah dengan tak, kenapa? Nak rasa you much more better ke apa? Ataupun you nak encourage dia, ataupun you nak rasa you nak guide diri you supaya you behave more proper ke apa, you tengok balik kat niat. Tapi niat ni kadang-kadang dia terbabas tu yang bahaya. Pergi hajah ni memang perangai orang Australia tak ada, orang Arab pun tak ada. Ada Haji Muhammad. Orang panggil Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, tak ada panggil Haji Ibrahim pun. Malaysia. The only famous haji. Dah jangan buang pula je. Dah ada hajahan. Pakai je lah, tak apa. Malaysia. Datuk Seri Dr. Ustaz Haji. Oh, itu saja dah penuh borang.
Nama abu je. Kata Datuk Seri Ustaz, kalau Ustaz Haji. Oh man, apa ni? Masa talqin satu semua tak sebut. Ada sebut aja. Itulah asal tu. Baik. Lepas tu bila ada haji kononnya, Tok Bilal tak datang, bang pun tak tahu. Macam ni gamai. Haji ni haji. Suruh juga budak sekolah yang Zan. Haji tak apa pun tak budak tu. Bila imam tak ada, dia pun tulis kiri tu, tulis kanan tu, tulis gini. Hampirlah naik haji kan. Haji. Bukan main lagi nak orang sebut haji tu. Dandan tu sakit perut lah, gaut, semua datang. You nak title, you tak carry betul-betul. Duduk kedai mamak depan tu, balok rokok 2 batang. Haji tu, haji. That one is much more problem. Sebab itu you bring title, you have to jaga title tu balik. It's not easy. Kadang-kadang orang panggil haji, tu dah semayang maghrib tak main. Haji ya? Haji. Bahaya. Hajah. Jadi tengok, you pakai itu untuk apa? Untuk kebaikan ke tak? Haji yang mabrur tidak ada balasannya melain syurga. Dan tanda haji yang mabrur itu menurut pendapat setengah ulama ialah orang yang balik dari mengerjakannya adalah berkelakuan lebih baik daripada masa sebelum perginya ke Mekah. You nak tahu haji ni meaningful, make benefit, dia ada result selepas balik. Kalau teruk lagi, memang tak boleh pakai lah apa kau buat tu. Ada masalah. Mungkin nak tunjuk kat orang ke apa ke kadang-kadang tu lah. Seronok-seronok buat macam trip ni tu lah. Tak, macam mana kita nak tahu diri kita sendiri mabrur ke tidak? Bukan untuk orang lain. Satu, mabrur gaib. Allah je yang tahu. Tapi tandanya, kata ulama, kita berubah lebih baik lepas pergi. Cek balik lah. Kita rajin tak zikir ke, Quran lebih sikit ke. Kalau lagi teruk daripada dulu, tapi kita tak lagi teruk lah kan. Itulah. Teruk, slow. Kalau tak keuzuran, kadang-kadang kita pun boleh slow juga. Makin tak larat. Nak ngaji tadarus pun dah makin tak nampak. Itu bukan kita suka. Di hati kita nak lebih lagi. Tapi dah takat itu Tuhan bagi dia makin lama, kita dah makin kuat. Sebab itu beribadat ni penting waktu kemuncak. Waktu umur 40, 50 tu. Kalau dah hujung-hujung, sayang pasal banyak benda dah tak boleh buat. Orang cakap pergi haji biar umur tua. Tua apa? Banyak benda tak boleh buat. Ini kena orang tolong, Dah dia takut nanti pasal aku nak enjoy lagi. Itu masalah ni. Tangguh. Nak puasa, nak ganti puasa, semua time. Dah tua esok, siap bayar fidyah je lah. Ganti pun tak larat. Yalah, dia pun tak larat nak tanggung. Datang. Kalau kita umur 70 macam orang Arab kuat tak apa. 70 tu bongkok macam pokok kelapa patah. Dah nak sujud dah. Macam tu. Kita tengok bola kesian makcik ni. Tapi gagah nak pergi, kadang-kadang susah ke orang. Boleh pergi dulu-dulu, sekarang dah macam tak bagi lah. Umur 60 lebih tu dia dah kata tak payahlah, nangis lah. Tapi sekarang kalau daftar pun dapat umur 120 tau. Ikut list. Tapi nanti dia adalah skip tu. Jangan tak daftar pula. Daftar tak dapat pergi, Tuhan tahu niat dah ada, orang boleh buat badal haji. Kalau tidak dia jadi badal je. Dia tak jadi badal. Kena daftar juga. Bos 1,300 ke apa? Nak lock tu 1,300 ke 1,400. Itu pun ketar nak lock. Ni aku tak ada duit nak pakai macam mana? La ilaha illallah. Bolehkah kita nak pergi lagi? Boleh. Kalau kita daftar? Boleh. Dia bagi lagi. Bagi. Cuma queue lah. Kalau ikut private boleh je. Kalau nak ikut balik yang biasa ni, ikut jalan biasa ni, lambat lah.
Yang ada queue tu pun masih ganggu lagi. Tapi nak pergi banyak kali tak apa, tak ada masalah. Lagi berapa minit? Lagi 10 minit. Pasal nak ambil cucu pun semua kan. Sekolah agama lah, nak masak lah, sayur tadi potong tinggal atas tu lah, rendam ikan ke apa, tak tahulah nanti kucing ambil. Macam-macam lah. Macam-macam, nak gosok baju, macam-macam lah. Laki pun nak kerja ke apa, tak kerja pun tak tahu nak tolong sikit pun. Macam kutuk tak apa, dia orang tak ada. Kalau kuliah maghrib saya tak kutuk lah. Macam kerja orang perempuan pun nak kesian. Sebab tu orang perempuan ni tua awal. Pasal kerja ni tak sudah-sudah. Malam, siang, dah bercucu pun kerja lagi. Menantu balik pun tilam pun tak kerti nak simpan. Tilam keluar pun mak tu juga. Tilam simpan pun mak tu juga. Masak mak tu juga. Mandikan anak dia pun mak juga, dalam mak tu semua. Mak tu dah jadi nenek dah. Itulah kerjanya. Tu opah saya cerita dulu, orang perempuan ni, mak ni kerja sampai mati. Rupanya sampai dia mati pun kerja. Kerja apa? Dah tutup ke pintu, udah pasang ke buat nyamuk kampung kan. Kamu dah makan ke hewan, memang dia tak habis kerja dia. Kerja concern. Walaupun dia baring. Kamu dah makan ke, kamu balik dengan siapa tu? Ya Allah, itu aku. Orang lelaki dia dah beralam dia dah. Sok khabar ke apa ke, tapi perempuan lah. Tu magnificent. Perempuan dia ada lebih sikit. Dah habis dah rukun Islam. Bukan habis sebenarnya. Satu rukun tu dia kena satu cerita. Belajar fiqah lah. Dan ini ilmunya nama ilmu fiqh. Perinciannya, cara wuduk, cara takbir solat, bacaan dalam solat, nak sahkan sembahyang tu balik, nak sahkan haji. Jangan tanya kat sini. Sini saya nak ajar di 40 ya. Konten dalam tu berterusan sampai seumur hidup. Semua rukun Islam yang disebut ni, dia termasuk dalam fiqh ibadat. Yang mana perempuan kena. Saya pun Ustaz ajar sini mak jaiz. Itu dah sampai mana dah? Dah habis lah air, dah habis lah wudu, dah habis lah wajib semayang kan. Dia punya sunat dah. Itu pun jenuh berapa tahun. Tak masuk lagi puasa, tak masuk lagi macam-macam kan. Jadi itulah dia, terus akan belajar. Tuhan tak bebani kita melainkan apa yang kita boleh buat. Ya Allah Tuhanku, aku ni tua dah, mengaji bab semayang pun tak sudah lagi. Nanti aku mati bodoh ke apa ni, tak tahu kau nak hukum aku apa. Tak. Selama mana dalam proses belajar, tara kita lah orang dah pencin. Bukan masuk universiti siang malam belajar, dapat sejam pagi, curi sikit petang. Jadi kalau dapat itu pun kira syahid, insyaAllah mati kita dalam proses belajar. Tak semestinya habis. Tapi yang penting-penting dah buat dulu dah. Dia yang Tuhan marah ni jahil, tak belajar. Dia beribadat dengan dalam keadaan dia tak belajar, dia terus-terus dalam keadaan salah, itu salah. Tapi kalau dia belajar sikit-sikit sambil tu ada kesilapan, Tuhan maafkan. Pasal dengan dia nak belajar. Kadang-kadang baru tahu hari ni macam ni. Selama hari ni buat macam ni, kurang cantik macam tu lah. Tak apa lah, tajwid lah. Belajar 40 tahun pun tak habis-habis. Tak orang mati dulu, start tu hilang. Tak hilang, PKP. Tak PKP, cancel, tukar jadual. Cuba AJK tukar, pusing-pusing, ulang balik. Kalau nak habis semua, saya pun tak habis lagi. Duk pergi belajar lagi kat UC, sambung master, sambung apa. Itu pun tak pandai juga lagi. Majoring banyak lagi. Memang kita ni sampai terus kita dikira apa usaha, bukan keputusan. Saya janji saya nak cerita pasal Nabi yang tak ada orang ikut jadi. Bang cerita, jegil biji mata. Seronok dengar cerita. Nama Nabi ni Sam'ul Al-Ghazi. Nabi ni ramai, 124,000. Nabi ada, Rasul ada 315. Yang kita tahu 25, itu pun tak tahu. 25 tu pun berterabur habis. Tak apalah. Ada Daniel, ada Shis, ada Yusha. Macam Nabi ada. Nabi-Nabi yang kita tengok dia tak berapa famous ni. Tapi dia ada. Antaranya Sam'un Al-Ghazi. Nabi dalam kitab
Baca apa lah, Qisasus Anbiya, Ibn Katsir, dia ada nukilkan cerita kisah ni. Nabi SAW pernah tergelak, tertawa seorang diri termenung. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa yang buatkan kau tersenyum, tertawa ni? Dia cakap, aku dapat bayangan yang pada akhirat esok semua Nabi akan masuk syurga dengan umat masing-masing. Aku nampak satu Nabi ni dia bawa masuk syurga dengan pedang dia tu. Nabi tergelak-gelak. Nabi tak ada pula, tak ada, Nabi gelak. Maknanya kawan dia lah. Dan Nabi ni sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, sebelum Nabi ni turun kepada Bani Israel. Bani Israel ni wujud sejak Nabi Yaqub. Bani Israel kena tahu salah silah Yahudi ni dia datang daripada Nabi mana. Tak apalah, salah satu Nabi yang turun Sam'ul Al-Ghazi. Orang Mak Saleh ada panggil Samson. Ada orang golongan barat panggil Simpson. Kita tengok kartun Simpson. Tak adalah, itu nama je, Samson ataupun Simpson. Kita panggil Sam'un Al-Ghazi. Rambut dia diriwayatkan panjang sampai ke kaki. Badannya kuat, mukjizat yang ada padanya adalah dia boleh melenturkan besi dengan tangannya. Dan dia ada tenaga yang kuat sikit lah, tenaga macam badang. Itu mukjizat dia lah. Dia tak ada tongkat apa semua, tapi dia punya kekuatan. Nabi Musa pun kuat juga, tanpa orang boleh mati. Tapi dia punya kuat Sam'un ni, dia boleh bengkokkan besi. Besi ni boleh ikut telunjuk dia lah. Dan boleh pecahkan bangunan ke apa dengan tangan dia. Kuat-kuat. Dia berdakwah kepada Bani Israel ni, kepada raja ni, perangai biasalah, ahli sembah berhala. Tak sudah-sudah. Dia duk dakwah, tapi tak boleh dihalang oleh raja. Nak tangkap dia tak boleh, nak bunuh pun tak boleh. Pasal dia ni kuat lah, mukjizat dia ni. Tapi dia duk kacau je. Kacau bagi dia orang lah, tak habis-habis suruh la ilaha illallah, la ilaha. Agama apa semua Nabi ni? Islam. Jangan cakap ada banyak agama pula. Islam, semua Nabi Islam, Muslim. Dakwah dia pergi pecah berhala, buat kacau betul kat orang Yahudi. Orang Yahudi, raja pun panggil dia punya pembesar ni, macam mana kita nak settlekan problem seorang ni. Nak lawan memang kita kalah punya, tapi pasal dia Nabi, dia tak adalah serang istana tu pergi bunuh orang. Kalaulah dapat mukjizat ni kepada orang jahat, habis dah. Tapi dia ada SOP juga. Dia nak dakwah macam tu, tapi nak tangkap dia tak boleh. Dia kuat, pegang ke apa tak boleh. Jadi bincang-bincang macam mana. Raja offer dengan permata dan emas sangat banyak, tapi offer tak dapat kat siapa-siapa. Siapa berani? Tak berani. Offer lah banyak mana pun. Last sekali dapat idea. Pembesar dia semua cakap, cuba kita panggil bini dia. Bini juga buat problem. Bini dia cerita, kau tahu tak laki kau ni, kau sayang tak dia? Sayang. Kau tahu tak dia telah ganggu kita orang dengan sangat dahsyat. Ya, kami tahu. Tolonglah kita orang untuk tolong dia dan tolong kau. Itu dia ayat lah. Kita orang pun tak nak gaduh dengan dia. Macam itulah. Kau tolonglah macam mana nak buat, nak tangkap dia bagi kita. Bini dia ni sebenarnya dah goyang juga dah dengan harta ni. Di samping tu dia nak juga laki dia ni duduk diam-diam lah. Cubalah kau tolong tengok macam mana. Raja tu bagi tali nala punya besar, tak tahu macam mana besar. Tambat lembu pun kalah pun. Kononnya malam suruh diikat lah, esok pagi datang lah, ambil. Dia pun, bini pun ikat laki dia. Bangun-bangun, laki cakap, ni apa ikat aku ni, kau ikat aku? Ya. Dia buka je tali tu, senang lah. Bini dia bukan kantoi lagi. Bini dia cakap, aku saja nak uji kekuatan kau, nak tengok test saja-saja. Ikat tali besar ni kau boleh buka ke tak? Rupanya boleh juga. Dia cakap kat raja tak jalan. Dia pergi cari tali lagi besar. Cari tali lagi besar, ikat. Malam kedua macam tu juga, boleh buka juga. Lagi bini dia cakap, aku ni dah kahwin dengan kau lama dah. Aku sendiri tak tahu apa yang lemah ni kau ni. Nampak
Dan no secret lah. No secret. Suppose tak ada secret lah. Dia pun nak tahu. Aku tak tahu apa yang lemahkan kau ni. Dia bini, kan kita tak cerita. Aku ni, kau buatlah apa pun tak jadi apa, kecuali kau ikat aku dengan rambut aku. Dia cakap. Alah bini apa masalahnya? Dengan rambut. Tak silap dalam riwayat, dia ambil dalam 4 helai rambut, esok dia ikat. 4 helai rambut tu je tak boleh buka. Dia tak boleh buka rambut dia sendiri. Panggil lah. Panggil orang istana, tangkap. Berjaya tangkap suami dia, Nabi ni. Lalu dia hukum dia, dia korek biji mata dia, buta dia. Buta dalam keadaan diikat tu lah. Lalu dia doa kepada Allah Ta'ala, malaikat datang, Jibril tak silap saya. Apa yang kau nak mohon kepada Allah Ta'ala? Tolong kembalikan balik mukjizat aku lah, yang aku ada dulu, supaya aku boleh buat kerja aku balik lah. Dia Nabi ya. Jadi dia berjaya dapat balik kekuatan dia. Dia runtuhkan istana tu terus. Dia tak bunuh raja tu directly, dia pecahkan dan mengamuk lah. Dia habis lah dengan istana, dengan bini-bini dia sekali jalan. Lepas dia dah selesaikan masalah ni semua, dia bertaubat kepada Tuhan dan beribadat sungguh-sungguh atas kesalahan dia apa? Percaya membabi buta, termasuk isteri dia. Dan sepatutnya rahsia dia tak boleh bagi tahu. Jadi dia rasa bersalah lah. Dia rasa bersalah kepada Tuhan. Sebenarnya dia tak salah pun, tapi rasa bersalah. Dia beriktikad, berazam untuk beribadat 1000 tahun tanpa henti. Semayang, puasa, semayang, puasa, semayang, puasa, atas nak tebus kesalahan dia. Baik, habis cerita ni, sahabat tanya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau kami pun nak beramal 1000 bulan macam tu boleh tak? 1000 bulan ni lebih kurang kita 83 tahun lah. Semayang, puasa, semayang, puasa. Nabi diam. Nabi tak jawab. Nabi diam, tunggu malaikat turunkan wahyu. Allah Ta'ala kirimkan wahyu. Itulah turun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bagi kamu umat Muhammad ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Itu. Dan Nabi tertawa dia apa? Seorang pun tak ikut dia. Dia masuk syurga seorang-seorang. Moral dia, moral dia, seorang Nabi pun kadang-kadang tak berjaya suruh isteri dia untuk beribadat. Tuhan nak tunjuk perjalanan seorang Nabi yang ada mukjizat, patut orang ikut pun orang tak ikut. Kita boleh jadi macam tu, tetapi kita dinilai usaha, bukan keputusan. What you do, you do. What you do, apa ujian you, dan apa you buat dengan ujian, bukan keputusan. Pasal keputusan, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi ni masuk tak syurga ke masuk neraka ni? Dia gagal tarik orang, tapi dia tak gagal laksana kerja. Tapi biiznillah, memang tak ada orang nak ikut, nak buat macam mana? Samalah Nabi kat Taif dulu, masa dia kena halau, malaikat gunung nak hempuk dah orang Taif. Nabi cakap janganlah, kerana mungkin dia orang ini tak nak terima aku. Satu hari nanti cucu dan anak cucu dia orang akan lahir, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Memang sekarang penduduk Taif dia kata 100% Muslim. Sabarnya Nabi tu. Tapi Nabi-Nabi dulu dia diuji dengan macam-macam. Jadi kita ni kerja kita suruh. Tunjuk. Orang nak buat, itu dah kat izin Tuhan lah, luar kuasa. Tapi kita sedih lah. Doa tuan-tuan, perempuan punya doa sangat laku. Sangat laku, sangat mahal. Seorang ibu punya doa ni, kadang-kadang bukan masa ni, dah mati kita, esok dia berubah. As long as Tuhan tengok pengakhiran, Tuhan tak tengok awal. Tuhan tak tengok yang awal, pasal yang dikira yang di akhir. Yang dikira dia. Kalau di akhir dia boleh kata seminggu sebelum dia mati dia bertaubat, dia pergi balik kubur mak dia, kita dah tak ada masa tu, dia tak tahu. Mungkin kita cakap hari ni, masuk dalam kepala dia, mungkin ingat lagi 40 tahun. Kita kena terus cakap. Ini kerja kita. Cuma kalau kita lebih-lebih, budak sekarang tak boleh. Dia masuk bilik, dia buka baju, dia TikTok pula kan. Pancaroba ni dah lain macam tuan-tuan. Saya tak tahu gelombang yang akan besar dalam bentuk maksiat benda budi ni dah luar batasan dah. Kita boleh doa kat Tuhan, apa yang kita nampak itu je lah. Yang kita tak nampak dah tak tahu dah apa cerita dah. Dia sembang dengan siapa malam-malam tak tahu dah.
Sembang bukan boleh sembang saja, boleh dengan video sekali. Dulu dating ni kita tahu dah pukul berapa kena balik, dengan siapa, nampak. Ini kat dalam bilik tak apa dia buat kita pun tak tahu. Itu susah. Apa kita boleh buat? Nak suruh datang sini, inilah ada berapa orang ni. Ini pun daripada sekolah. Kalau tak ada pun. Tuan-tuan perempuan nak marah macam mana? Perempuan pun datang sini bila dah pencin. Betul? Bukan senang. Kita dulu umur 20 kita pun tak tahu kat mana, nampak. Perjalanan ni dia satu pusingan. Nak suruh budak 20 tu datang, 30 tu datang, dia pun kerja tak tahu mana hala dah. Inilah kitaran dia. Wallahu ta'ala alam. Lagi 1 minit nak pukul 11. Cukup timing. Ada apa soalan? Soalan banyak. Ayah, Kak. Macam mana? Dia cakap nak tanya hukum, dia cakap ke apa? Itu dia kemungkaran pada lisan yang tak membuatkan dia kufur. Dia tak nafikan kewajipan tu, cuma dia marah lah. Tak payah ambil kerja Tuhan lah, nak nasihat-nasihat ni. Itu bukan keluarkan dia daripada iman apa ni Islam. Pasal dia tak nafikan solat tu. Kalau dia cakap merepek dia solat ni baru jadi lain. Tapi kalau dia cakap dia marah kita tu, yang bising-bising lah. Nak buat kerja Tuhan, sebenarnya inilah kerja Tuhan. Inilah kerja Tuhan. Kau tak pandai, sebenarnya Tuhan suruh aku cakapkan kau. Tapi kalau kita tambah, sebab tu dalam nasihat dia ada limit tuan-tuan, perempuan. Kalau kita tegur sampai tahap dia boleh kufur, kita kena tarik balik. Ada orang ni kalau kita cakap dia melenting, dia boleh jadi dosa balik kat dia. Kita stop takat tu. Kita tahu dia boleh pergi mana. Kalau suami kita kan suruh pergi haji, daftar je. Nantilah kita tahu dia ni merepek ni. Kalau lagi 2-3 kali aku suruh, kejap lagi dia maki dengan haji-haji tu sekali. Nanti dengan dia boleh jadi murtad ke apa lagi takut. Jadi kita break takat tu. Memang kaedah macam tu. Sebab tu Nabi kepada orang kafir, Allah Ta'ala pesan ni apa? Kalau kita nak dakwah orang, jangan sampai dia maki balik Tuhan kita. Ada limit. Jangan kau caci maki agama lain, jangan kutuk-kutuk sampai dia akan kutuk agama kau lagi teruk. Jadi kita kena tengok tahap orang tu. Kadang-kadang dia dah melenting. Maknanya merepek lah, Tuhan semua merepek, habis. Ayo, aku suruh kau semayang je. Pasal dia tak boleh kontrol. Bukan semua orang boleh kontrol. Jadi kita tahu lah ni, laki kita ke, nantu ke, hantu ke, dia dekat mana kita boleh tegur. Kalau tegur-tegur lebih sampai dia boleh kufur, dia boleh dosakan diri dia, dah lah. Kau pun faham sendirilah. Kita bagi 1-2 kata dalam setahun. Setahun ni mak tegur sekali, dia kata kau pergi semayang, pasal Tuhan suruh aku tegur kau. Dah kita jumpa dia lagi setahun lah. Pasal dia kalau kita cakap selalu, dia akan merepek. Dia mula menjawab-jawab. Kalau dia menjawab ke kita macam tadi, tak apa. Takut dia pertikaikan agama pula. Dia tak tahu dosa ni, dosa-dosa yang mengata-ngata syariat ni. Macam mana nak tahu dosa? Semayang pun tak buat. Susah. Betul ilmu ni penting. Nak cakap kat dia, panjang ceritanya. Itulah dia. Saya pun ralat juga, kenapa tak ada kafar sekolah menengah. Betul tak? Macam mana? Kalau kita nak tegur, boleh menyebabkan terputus silaturahim. Macam mana? Tegur ni bil hikmah. Kita cara tegur kita ni jangan sampai jadi masalah. Dia ada kaedah menegur. Menegur dengan bijaksana tu. Kalau kita tegur sampai boleh putus silaturahim tu, kadang-kadang kalau benda tu kita dah tak salah, tapi dia yang nak putuskan, maka dia salah, kita tetap bagi salam dan kita tetap eratkan. Tu saja. Katalah simple benda lah kita tegur kan. Kau ni pakailah tudung, umur dah berapa. Itu contoh lah. Kan umur dah 30 lebih, dah berlaki kan. Adik kita kata, Kak kau sibuk lah hal orang, lepas ni kau jangan cakap lagi dengan aku lah. Kata dia putuskan. Start daripada tu dia tak nak cakap dengan kita dah. Dia nak putus kita. Bukan kita yang nak, dia.
Nombor dua, kita kena terus bagi salam. Dia nak jawab tak jawab dah. Salam ialah pemutus, pererat balik silaturahim. Dengan salam cukup syarat. Jadi takkan tak tegur betul. Takkan tak tegur. Kita mesti kita tegur. Tapi react dia jadi macam tu, maka tu bukan salah kita lagi dah. Cuma tengok balik cara tegur. Kalau kita tegur, guna kau ni dah tua nak mampus dah ni, dengan dosa, itu kita salah. Pasal kita cara kita tegur pula boleh buat dia putus silaturahim. Putus silaturahim, kita kena tengok punca apa. Kalau punca dari kita, ya. Tapi ni punca kita tegur, benda tu wajib. Dan cara kita tegur pun betul, itu salah dia. Pemutus silaturahim yang salah, bukan yang diputus. Pasal kita kadang-kadang putus silaturahim ni bukan dua tindak balas. Kadang-kadang seorang je yang nak. Selalunya orang yang bersalah lah. Orang bersalah yang lari. Jadi kalau ikut macam ni, Nabi dulu tak boleh tegur orang lah. Semua nak putus silaturahim. Tak boleh, kena tegur. Anak kena tegur, mak kena tegur anak punya salah. Kalau anak lari rumah, dia cecak anak kau. Dia cecak anak kau. Tak ada lafaz kata kau bukan kakak aku. Itu termaktub di Tuhan. Dia tak boleh hilangkan title mak. Darah tak boleh hilang. Pakcik tetap pakcik. You gaduh dengan macam mana pun dia tetap mahram. Itu saja. Pada mulut cakaplah apa pun. Ini masalah marah je. Kau bukan kakak aku lah, aku dah tak mengaku kau. Kau tak mengaku pun Tuhan aku. Mana boleh tukar-tukar? Kau bukan mak aku. Apa pula kau bukan mak? Aku bukan mak kau, aku bukan anak kau. Kau boleh cakap kat sini, dekat mahkamah pun tak lepas. Jadi tu cakap je. Jadi kita boleh tegur dengan cara yang baik. Tukang tegur ni ada dua jenis tuan-tuan, perempuan. Ada yang kadang-kadang kita pun jadi hangin juga tengok dia. Dia nak tegur ke nak marah. Macam bagus sangat pun ada. Jadi kita kena jaga kita dulu, akhlak kita dulu. Sebab tu kita repair diri kita dulu. Tu kita cuba dulu. Kadang-kadang yang menegur tak konsisten juga. Oh ni tak semayang apa semua, dia tak semayang. Hantar anak pusat tapis tu. Abang, balik rumah main game dia tak ngaji. Semayang pun dah lihat dah bang. Bapak langsung tak semayang. Bapak langsung tak semayang, dia marah anak dia. Pergi masjid tu. Pergi masjid tu tengok. Kau kalau kat asrama bukan main lagi balik. Anak pun dalam hati. Bapak aku ni bapak ke syaitan ke apa tak tahu. Orang ke jin ke apa tak tahu. Dia boleh suruh aku, dia sendiri tak buat. Macam ni, habislah. Itu okey anak tak melawan. Kena anak melawan. Bapak dengan iblis tu dia kurang sama adik-beradik ke apa? Duk suruh-suruh tapi tak buat. Macam tu. Kalau dia cakap macam tu, mau merah pada muka. Nasib baik dia. Kalau tapi umur dia kalau dia 30, dia tengking balik bapak dia nanti. Jangan main-main. Sebab itu you repair diri you dulu. Pakai elok-elok tudung dulu, baru tegur menantu, baru tegur anak. Ini mak tu dah selambak, perut pun 3-4 lipat nampak. Tengok menantu, apa hak ni dah lelaki pakai baju macam ni. Mak kau 3 lipat aku nampak, boleh selit duit lagi. Mak bukan duduk dalam rumah je tu pergi sapu kat depan lah, membawang depan tu. Saya pakai kurang-kurang okey jugalah, tak ada nampak lipat apa pun. Ini lagi 3-4 lipat. Duit takat 400 boleh simpan tu, kiri kanan. Selit celah ni. Macam mana macam ni? You nak tegur orang, you tak betul, tak boleh. Lagi? Ni common sense lah tuan-tuan, perempuan. Benda ni benda yang umum kita boleh fikir. Adik-adik ada apa-apa? Korang ni tunggu nak dapat handphone balik rumah je. Tu je dalam bulan ni. Tak ada apa-apa dah, terus belajar. InsyaAllah datang lagi apa-apa tak ada apa-apa dah. Ni sayur kat dapur tu. Ikan. Okey, terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan kalau nak datang velog, saya Jafikah kat sana. Lusa lah pukul 9 pagi. Surah velog ada satu surah. 9 pagi hari Ahad saya biasa Jafikah situ. Fit wanita. Boleh datang, pergi datang lah hari Ahad. Kalau tak pergi ke SCC ke apa, pergi datang boleh. Nombor 2 ni Facebook saya ada banyak video dalam tu. Kalau nak share tak tahu mana, Syazwan Jaafar. SYAZWANJAAFAR. Ni kawan dengan Chef Wan je. Dengan Chef Ismail je kawan. Dengan kita tak nak kawan. Nak tengok resepi je. SYAZWAN jarak JAAFAR.
Pasal ada video-video ni kadang-kadang saya tak mampu nak kongsi kat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.